Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini, 12 Mac 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Pindaan akta masukkan elemen melindungi kesucian agama Islam dan agama lain. Selesai kemelut perstrukturan semula bekalan Ais Selangor dengan bantuan Perdana Menteri. CBP bayaran profesional, perunding doktor di hospital swasta dibincangkan. Kita ke berita selanjutnya. Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Keuangan dan Kastam Diraja Malaysia bagi menyelesaikan isu berkaitan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan CBP bagi bayaran profesional untuk perundingan yang dikenakan doktor di hospital swasta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata, beliau akan bertemu kedua-dua pihak dalam beberapa minggu lagi untuk berbincang dan memperjelaskan cara sistem perubatan swasta di negara ini berfungsi. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menegaskan terdapat kekeliruan tanggapan bahawa Jabatan Kastam tidak jelas tentang pelaksanaan CBP apabila dikaitkan dengan dalam struktur sektor perubatan. Beliau juga mengesahkan Jabatan Kastam dan Kementerian Kewangan akan mengeluarkan garis panduan lebih jelas mengenai perkara yang dibangkitkan. Dr. Subramaniam berkata demikian ketika diminta mengulas tentang cadangan fraterniti perubatan untuk memulakan cadangan guaman terhadap kerajaan yang berhasrat mengenakan CBP dan bayaran doktor bagi perundingan dan prosedur di hospital swasta. Media hari ini melaporkan fraterniti perubatan bercara memulakan tindakan guaman terhadap kerajaan berhubung garis panduan baharu daripada Jabatan Kastam berkaitan pelaksanaan CBP dalam bayaran profesional yang dikenakan doktor di hospital swasta bermula 1 April. Dr. Subramaniam berkata jika semua pihak memulakan tindakan undang-undang terhadap kerajaan disebabkan undang-undang baharu, kerajaan tidak dapat menguatkuasakan sebarang undang-undang baharu di masa depan. Sementara itu, mengulas tentang cadangan kerajaan untuk mengasingkan fungsi klinik dan farmasi. Dr. S. Subramaniam berkata kerajaan belum membuat keputusan tentang perkara tersebut. Beliau juga menegaskan kerajaan tidak akan membuat keputusan yang akan membebankan orang ramai. Pada 20 Februari, Malaysian Doctors Club dianggotai lebih 8,000 doktor daripada klinik swasta dan pertubuhan bukan kerajaan dalam bidang perubatan, membantah cadangan untuk mengasingkan fungsi klinik dan farmasi. Petronas hari ini menetapkan harga bagi tawaran bon pelbagai tranche bernilai $5 bilion Amerika pada Rabu dengan hasil digunakan oleh syarikat atau anak syarikat dan syarikat bersekutu untuk tujuan korporat. Dalam satu kenyataan, syarikat minyak negara itu berkata transaksi itu terdiri daripada tranche sukuk 5 tahun bernilai $1.25 bilion Amerika, tranche sukuk 7 tahun bernilai $750 juta Amerika, sementara nota konvensional 10 tahun bernilai $1.5 bilion Amerika dan nota konvensional 30 tahun dengan nilai $1.5 bilion Amerika. Sukuk 5 tahun itu ditetapkan pada harga 110 mengikut mata BPS berbanding perbezaan 5 tahun kepada hasil 2.707% dan nota konvensional 10 tahun yang ditetapkan pada harga 130 BPS berbanding perbezaan 7 tahun kepada hasil 3.605%. Nota konvensional 10 tahun ditetapkan pada harga 190 mengikut mata berbanding perbezaan 30 tahun kepada kadar hasil 4.576%. Ini merupakan tawaran pertama daripada Petronas sejak bon dui bahagian bernilai $4.5 bilion Amerika pada Ogos 2009 dan terbitan G3 terbesar dari Asia Tenggara. Sementara itu, Bank of America Merrill Lynch, CIMB Investment Bank, Citigroup, JP Morgan dan Morgan Stanley berperanan sebagai penjelas bersama aktif dan pengurus utama.
Kedudukan hutang kerajaan persekutuan kekal terurus dan dikategorikan sebagai negara keberhutangan sederhana. Kementerian Keuangan hari ini berkata bagi tahun akhir 2014, keseluruhan hutang kerajaan persekutuan di dalam negeri dan luar pesisir berjumlah RM582.8 bilion atau 54.5% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Menurut dalam satu kenyataan, daripada jumlah itu 97.1% atau RM566.1 bilion adalah hutang domestik, manakala baki RM16.8 bilion atau 2.9% merupakan hutang luar pesisir. Kementerian Kewangan juga menyebut kerajaan terus komited dalam memastikan paras hutang kerajaan persekutuan tidak melebihi 55% daripada KDNK. Selaras dengan keperluan pelaporan hutang di peringkat antarabangsa mengikut Konvensyen Standard Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, kedudukan hutang luar negeri Malaysia dikira berdasarkan definisi baharu terdiri daripada pinjaman luar pesisir oleh kerajaan persekutuan, perusahaan awam dan sektor swasta dan pegangan sekuriti hutang. Pada akhir 2014, jumlah hutang luar negeri Malaysia berada pada paras RM744.7 bilion atau 69.6% daripada KDNK berbanding RM696.6 bilion atau 70.6% pada 2013. Daripada jumlah ini, 42% merupakan pegangan sekuriti hutang dan deposit oleh bukan pemas tautin, hutang sektor swasta 37%, hutang perusahaan awam 10%, kredit perdagangan dan lain-lain pinjaman 9%, serta hutang luar pesisir kerajaan persekutuan berjumlah 2%. Pasaran kewangan Malaysia telah berkembang dengan pesat hasil daripada kemajuan dan liberalisasi sektor kewangan. Menurut Kementerian Kewangan, penting untuk diberi perhatian bahawa hutang luar pesisir bagi kerajaan persekutuan adalah kecil, hanya meliputi 2% daripada jumlah keseluruhan hutang luar negeri tersebut. Hutang luar pesisir kerajaan persekutuan kekal tidak berubah dan rendah pada paras RM16.8 bilion atau 1.6% daripada KDNK. Cabang Penyelidikan Tenaga Nasional Berhad TNB Research Sdn Bhd hari ini menerima geran RM15.1 juta daripada akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik atau AAIBE bagi mengendalikan projek-projek penyelidikan dan pembangunan atau R&D. Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Maximus Ongkili berkata, kini terdapat 3 projek yang sedang dilaksanakan melibatkan dana sebanyak RM6.5 juta. Sumbangan dana tersebut diperuntukkan kepada projek-projek seperti kilang perintis penguasaan karbon berasaskan mikroalga dengan nutrien, makmal analisis gas untuk pengurangan gas rumah hijau dalam industri tenaga dan kesan kualiti singas pada prestasi turbin gas mikro bagi loji pengegasan skala perintis. Beliau berkata 2 lagi projek ialah sistem fotovoltan solar tersambung grid terapung dan penebat berasaskan polimerik dengan nanokomposit untuk industri tenaga berjumlah RM8.6 juta akan dimulakan tidak lama lagi. Datuk Seri Maximus Ongkili berkata inisiatif penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh TNB Research bukan sahaja memberi faedah TNB tetapi juga menyokong keperluan negara dan industri tenaga secara keseluruhan. Sebelum ini, AAIBE ditadbir oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Pada majlis itu, Ongkili turut menyaksikan pemeteraian perjanjian kerjasama antara TNB Research dan kementeriannya untuk membangunkan projek perintis sistem fotovoltan tersambung grid terapung yang dapat meningkatkan penjanaan kuasa elektrik berasaskan tenaga boleh diperbaharu. Menurutnya, kerjasama melibatkan dana sebanyak RM3.16 juta daripada AAIBE itu kelak dapat mengoptimumkan penggunaan permukaan kawasan berair seperti Tasik, Lombong dan Empangan dan sekaligus dapat mengelakkan penebangan pokok-pokok dan penggunaan tanah yang luas. Pertumbuhan keseluruhan dagangan ASEAN pada tahun ini dijangka melebihi purata global dengan 2 hingga 3%. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad menjelaskan pada tahun lalu purata dagangan dunia berkembang 5.9%. Bercakap pada pembukaan Forum Perniagaan Asia 2015 hari ini, Mustafa berkata ASEAN merupakan pasaran yang semakin berkembang.
Menurutnya, Malaysia yakin dengan pertumbuhan pesat ekonomi ASEAN berbanding yang lain di dunia, pertumbuhan dagangannya akan meningkat melebihi daripada purata dunia. Mengenai pelaburan, Mustafa berkata ASEAN akan beransur-ansur meningkatkan penguasaan pasaran aliran pelaburan langsung asing FDI global kepada antara 11 hingga 12% berbanding 10% pada masa kini. Keseluruhan FDI yang dipacu ASEAN bagi 2013 adalah pada $122.38 bilion Amerika dengan $21.32 bilion Amerika merupakan pelaburan dalam kalangan anggota ASEAN. Bagi Malaysia, Menteri berkata momentum pertumbuhan dagangan tempatan akan bergerak selari dengan ASEAN, kebanyakannya pada 3%. Beliau yakin Malaysia akan menerima lebih banyak pelaburan dari Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina tahun ini memandangkan kemajuan dalam lanskap perniagaan dan kestabilan ekonomi yang berterusan. Terdahulu dalam ucapannya, Mustafa berkata 2015 merupakan tahun yang penting kepada Malaysia sebagai pengurusi ASEAN dan negara akan menumpukan kepada usaha meningkatkan kesedaran kumpulan serantau kepada masyarakat awam. Presiden dan Pengarah Eksekutif Kumpulan 1MDB Arul Kanda berkata 1MDB yakin dengan kemudahan kredit RM950 juta yang diterima daripada Kementerian Keuangan bagi mengukuhkan berkedudukan syarikat dapat merealisasikan hasrat syarikat untuk melaksanakan plan yang diumumkannya sebelum ini. Sambil berkata kemudahan yang disediakan itu adalah sebagai pinjaman atas terma komersial, Arul Kanda berkata 1MDB kini menumpukan pelaksanaan pengukuhan untuk mencapai matlamat yang dinyatakan iaitu memaksimumkan nilai untuk kesemua pemegang kepentingan. Menurutnya, selepas kajian semula strategik ke atas perniagaannya selesai, 1MDB mengumumkan plan khusus bagi setiap aset utamanya pada 17 Februari 2015. Arul berkata Kementerian Kewangan menyokong penuh plan yang bakal dilaksanakan dan dalam kapasitinya sebagai 100% pemegang kepentingan 1MDB. Ia menyediakan syarikat dengan kemudahan kredit siap sedia untuk membantu memastikan syarikat mampu merealisasikan nilai maksimum daripada plan tersebut. Dalam satu kenyataan hari ini, Arul juga menekankan bahawa apa sahaja pengeluaran dana akan digunakan untuk tujuan jelas dengan persetujuan Kementerian Kewangan. Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Tan Sri Tony Fernandez berkata AirAsia X merancang terbang semula ke Eropah awal tahun depan dengan menggunakan pesawat baharu yang lebih menjimatkan minyak. Pengenalan semula laluan ke Eropah sejajar dengan peningkatan permintaan untuk perjalanan udara bagi laluan berkenaan. London mungkin menjadi destinasi pertama di Eropah bagi AirAsia X. Syarikat penerbangan itu menamatkan laluan London dan Paris menggunakan Airbus A340 pada 2012 kerana mendapati modal kos rendah tidak dapat menampung kos tinggi untuk bahan api pesawat tersebut. Dalam pada itu, mengenai usaha mencari mangsa khas pesawat AirAsia penerbangan QZ8501 pada 28 Disember 2014 dijangka dihentikan dalam tempoh antara 7 hingga 10 hari lagi. Tony berkata syarikat juga memohon untuk terbang ke Hawaii bagi membuktikan piawai keselamatan tinggi yang diamalkan syarikat itu justru sedia diaudit Lembaga Penerbangan Persekutuan FAA.